suatu hari nanti CJM menjadi pusat. Kira macam kita kan ada advocacy apa semua, kita fokus untuk Palestin, kita menjadi pusat rujukan untuk orang tahu tentang isu-isu Palestin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam segmen Semeja bersama CJM. Dan hari ini kita bawakan seorang gadis. Peranan dia, kalau kita tengok media sosial Cinta Gaza Malaysia, ada konten-konten yang berkait dengan kempen-kempen yang kita jalankan. Inilah orangnya. Kita bawakan Cik Puan Farah binti Ismail selaku content creator untuk Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Baik, kita panggil Farah lah. Okay. Memang kalau seharian kita panggil Farah je. Okay, mungkin Farah boleh ceritakan sedikit latar belakang, nama. Okay, kalau nak berkongsi umur, okay je. Kalau nak rahsiakan pun tak apa. Umur, tempat asal, ataupun mungkin sedikit latar belakang pengajian sebelum-sebelum ni. Dan kalau pernah bekerja dengan company-company lain ke, kalau nak berkongsi pun, okay, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Farah binti Ismail. Boleh saya Farah lah kan. Biasa panggil Farah. Okay, saya berasal dari Perak, teman orang Perak. So umur sweet 18. Nampak kan? Kalau orang kata 21 pun percaya. Okay, sebelum ni saya fresh graduate dari Universiti Utara Malaysia. Baru je konvo. Setelah berapa lama? Setelah setahun lebih mungkin menunggu. Akhirnya bergraduasi. Okay, lagi apa? Dulu dekat UUM tu kos apa? Oh, kalau dulu belajar teknologi media dan major dia adalah broadcasting lah. Buat filem, buat skrip macam tu lah. Kalau dengar suara pun sesuai lah dengan broadcasting orang. Ke ada macam sebelum masuk CGM pernah bekerja dekat mana-mana ke? Kalau sudi untuk berkongsi. Kalau lepas habis belajar tu memang saya terus kerja, tapi kerja as content creator juga. Tapi bukanlah niche untuk kemanusiaan. Dia klinik. Saya marketing untuk klinik lah, kira promo untuk klinik apa semua. So orang kata konten yang Farah buat tu mau tu kesihatan. Kena ada knowledge serba sedikit lah kan, berkenaan dengan tu. Memang kena buat research. Betul, tiba-tiba jadi doktor kan tu. Belajar teknologi media, tiba jadi doktor kejap. Itu yang multitask. Dekat sini pun Farah multitask juga, semacam menjadi. Okay, masuk CGM bulan tak silap saya 1 Jun 2022. Macam mana Farah boleh jumpa CGM ni? Okay, CGM ni macam masuk sini pun tak sangka lah. Time apply tu pun saya apply kat Mau Kerja. Memang ramai orang jumpa kat situ. Dia macam main klik je. Alhamdulillah rezeki tiba. Masa tu pun tak kenal pun CGM ni siapa kan. So macam bila tekan tu tiba dapat call interview. Time tu tengah buat apa tu kan. Masa time interview tu tak silap Tuan Johan, Tuan Ajwat, ada lagi lah beberapa orang tak ingat. Saya interview online je sebab time tu kat Perak kan. Tu dah berapa time raya sebenarnya. Lepas raya dapat dapat panggilan, kira macam diterima lah. So macam nak cari rumah apa semua kat sini kan lah. So macam tu lah masuk dia. Okay, Farah kata tadi macam kira macam tak adalah tahu sangat berkenaan dengan CGM kan. Okay, bila dah tahu tu, first impression apa? Time first day masuk tu, masuk kan. Banyaknya buku. Macam orang-orang macam pun macam mana nak cakap aura tu, aura orang yang berilmu lah. Aku ni dah lah macam macam tak tahu sangat kan. Risau je nak masuk. So memang tengok meja, sebab kan office lama kan, macam kecil sikit kan. Macam tengok semua meja pun penuh buku. So nampak lah dokumen tu banyak apa semua kan. So macam betul kan aku nak masuk ni. Educated tu. Saya faham. Okay. Untuk zaman saya rasa dalam tahun 2020 dan sekarang kan, jawatan
content creator ni dia tak asing lagi lah untuk siasa masyarakat sekarang. Content creator orang tahu okay dia buat content. So mungkin orang awam tahu okay tugas dia susun content, buat content. Kalau mungkin Farah boleh perincikan lagi, content creator di CGM ni macam mana? Apa yang, ataupun mungkin secara umumnya apa sebenarnya job scope untuk content creator? Okay, first time masuk tu ingatkan content creator ni macam saya seorang lah kan buat konten. Rupanya bila masuk dalam ni, rupanya banyak pecahan untuk konten CGM ni sebenarnya. Kita ada social media yang handle kan. Diorang ada konten diorang sendiri dan ada advocacy, dan saya saya under department fundraising lah, di mana saya more fokus untuk campaign punya konten. Saya content creator dan copywriter, di mana saya buat create content macam script apa semua dan hasilkan video, dan video tu pula kita gunakan untuk iklan, marketing apa semua, dan saya sediakan jugalah copywriting dia untuk kita iklankan. Kalau saya lah copywriting, saya tahu ayat untuk tarik orang. Ayat untuk tarik orang kan. Betul. So apa cabaran nak buat content copywriting ni dalam niche kemanusiaan yang memfokuskan kepada Palestin? Cabaran dia kena banyak membaca lah. Satunya tu sebab memang berbeza lah. Macam ni bidang lagi kita fokus utama Palestin kan. Time masuk tu macam tak tahu apa sangat kan. So macam memang kena banyak membaca, kena tahu fakta. Kalau salah fakta tu habis lah. So memang lepas tu macam cara attract orang tu pun berbeza. Sebab kita bukanlah produk ke apa. Sebab macam hari sebelum ni macam pernah lah untuk produk, untuk servis kan. Tapi ini sebab kita sedekah kan. So macam orang kata duit terakhir kan, yang akan orang berikan. Tapi ini kita nak create awareness content untuk orang tarik macam mana untuk diorang trust kat kita, supaya bila diorang sedekah tu diorang macam rasa betul-betul sampai untuk orang tu. Dia macam dia boleh kata kita sebenarnya main psikologi jugalah kan, untuk kita grab trust audience. Dia paling penting trust tu lah. Kira macam tu sebab macam saya pun kita kena banyakkan macam video tu pun feedback orang kan. Macam siapa penerima manfaat, orang nak tahu proses dia, nak nampak betul-betul sampai ke. Kadang orang macam was-was kan, betul ke sampai macam tu. Ikutkan sekarang dekat Palestin sekarang dia musim sejuk lah. Dan kalau bagi penonton yang nak tahu sekarang ni, walaupun kita dekat Malaysia, tapi suhu dekat studio kita sekarang ni sejuk sebenarnya. Dan dia ikutkan sebenarnya menggigil jugalah. Tapi cuba kita bayangkan dekat sana yang suhu dia bawah negatif kan, sejuk. Ada pernah sampai negatif jugalah, negatif 3. Dia bayangkan kalau kita dekat sini dah sejuk sikit dah demam, apatah lagi dekat sana yang kadang-kadang baju jaket panas, jaket tu pun tak ada. Okey, mungkin Farah nak terangkan sikit dengan kempen winter yang kita jalankan tahun lepas. Macam tahun lepas, kita alhamdulillah lah kita berjaya bantu seramai 20,000 lebih penerima manfaat. Kita ada bagi bantuan baju sejuk, baik pulih rumah, diesel, dan macam-macam lagi lah. Dia macam rumah dekat sana ada yang kan, yelah kita tahulah kan situasi sana perang apa semua. So banyaklah tingkap tak ada, bumbung tak ada. So bila musim sejuk tu, dia sebelum musim sejuk tu ada hujan lebat kan. So memang akan masuk lah, memang banjir apa semua. So tahun lepas kita berjaya baik pulih sebanyak 22 buah rumah. Dia okey, sebelum masuk winter salji tu, betul yang winter salji tu dia ada banjir. Banjir tu kalau kat Malaysia, kalau dah banjir tu mestilah rumah akan terjejas. Dan macam tak lengkap lah equipment dekat rumah tu untuk kita duduk kan. Lepas tu ditambah pula dengan musim sejuk yang kalau nak keluar rumah tu, saya rasa tebalnya salji tu pun dah mungkin capai 1 meter dan sebagainya. Macam okey, cuba kita bayangkan lah betapa susahnya mereka dekat sana. Dan
Dia macam mana orang kata ibarat menabur garam pada luka ke macam mana? Sebab dia orang dah dalam keadaan yang susah kan, perang apa semua. Lepas tu dah baru lepas banjir, lepas tu musim sejuk pula datang, dia orang macam tak ada kelengkapan tu sendiri. So antara yang kita buat tadi apa? Yang kempen baju sejuk. Kita ada baju sejuk, baik pulih rumah, di sel makanan jugalah, ada pack makanan untuk bantuan. Dan kita untuk winter kita juga ada, sebelum ni kita pergi ke Lubnan lah. Ada tim kita pergi ke Lubnan untuk menyantuni hantar bantuan kepada pelarian Palestin kat sana lah. Dan kita pun sebenarnya dah hampir setiap tahun kita pergi, tim kita akan pergi ke Lubnan untuk hantar bantuan. Dan maksudnya kita sendiri yang pergi ke sana. Jadi apa yang kita nampak tu situasi sebenar lah depan mata kita. Okay, sepanjang 1 tahun 2 bulan. Dia kalau orang kata alah kerja setahun 2 bulan, kejap, macam kira baru je nak dapat pengalaman apa. Tapi saya pasti Farah ni ada pengalaman-pengalaman yang mungkin Farah tak lupa sepanjang bekerja di CGM, walaupun baru orang kata setahun 2 bulan. Macam mana tak adalah untuk pergi misi macam kat luar saya tak pernah lagi. Kira macam misi kat Selangor, area Selangor tu adalah saya join. Cerita macam ni sebab saya mau kerja saya mau tu belakang tabir apa semua kan. So dan saya pernah lah juga interview orang-orang, macam hari tu kita interview orang Palestin yang ada kat sini. So diorang ceritakan pasal musim sejuk tu sendirilah. Saya ingat cerita dia rumah dia pernah runtuh lah. Time tu hujan lebat, so runtuh. Dalam keadaan musim sejuk tu rumah dia runtuh. So macam yelah tak ada kelengkapan apa semua. Lepas tu anak-anak pun kecil lagi. Adalah budak tu cerita dia pergi sekolah, lepas tu sekolah banjir. So diorang pergi pun dalam keadaan basah apa semua kan, terpaksa patah balik. So memang kelengkapan kat sana tu memang tak ada. Orang kata memang menyeramkan lah musim tu sebenarnya. Yalah, mungkin sebab kita dekat Malaysia kan kita musim hujan dan panas, lembap kan dekat Malaysia. Saya pun pernah je kata macam bestnya kalau salji. Tapi bila mereka yang sana mengalami betul-betul, dia kata dia tak nak musim sejuk tu macam ibarat neraka lah. Sebab lagi pun macam untuk alat pemanas api alat pemanas tu benda tu mahal kan. Lepas tu nak diesel lagi. Lepas tu elektrik pun bukanlah sepanjang hari macam kita dekat Malaysia 6 jam saja. 6 jam tu ibarat pukul 1 tengah hari pukul 6. Malam dia orang pakai lilin. Bayangkanlah kalau kita kat Malaysia ni macam tu. Okey. Macam Farah kata tadi kan, masuk CGM vibe vibe orang-orang buku lah kan. So orang kata bila kita dah berkawan penjual minyak wangi, kita pun terkena lah tempias baunya. So okay, kalau kita boleh bagi peratusan ataupun mungkin tahap kot pengetahuan Farah berkenaan dengan Palestin sebelum masuk CGM dan selepas. Lagipun sebab Farah kan memang banyak juga buat research berkenaan kempen kan. Mungkin kita nak tahulah berapa peratusan perbezaan tu sebelum masuk dan selepas masuk. Kalau sebelum masuk tu mungkinlah sekadar tahu Palestin tu dekat mana apa semua kan. Tapi lepas masuk mungkinlah nak kata banyak pun tak juga, sebab benda Palestin tu adalah meluas. So kita kena keep on baca, cari kan. So nak letak tinggi-tinggi tak kot. Mungkin 20% macam tu lah, sebab banyak lagi perlu dibaca. Sebab macam tu terlalu fakta kan, benda tu adalah fakta. So kita kena betul-betul faham. Kadang kita baca je pun tak boleh nak faham kan, sebab benda tu adalah macam mana nak cakap, complicated je lah. Bukan perempuan je complicated. Tak adalah. Macam tu lah, dia kena baca, faham. Kita kena ada jiwa lah untuk baca, untuk tahu tu.
kawan-kawan, contoh kawan-kawan saya kan, tak semua yang ada dalam bidang kemanusiaan, volunteering. Okey, apa pesanan Farah untuk mereka-mereka ataupun yang sedang menonton podcast kita hari ini, bagi mereka yang berminat untuk masuk dalam dunia sukarelawan, kesukarelawanan? Mainlah join. Oh, betul. Betul, sebab macam apa lagi, yang itu je lah. Betul lah. Macam mana bila kita dekat luar as mungkin kita as netizen lah, biasa kan kita nampak mudah apa semua, diorang ni macam ni, just tolong macam tu kan. Tapi bila kita masuk tu, kita rasa sendiri pengalaman kita, macam the struggle is there lah. Kiranya kira ada struggle dia juga, tak nampak lah mudah pun. Tapi dia macam bila struggle tu, bila dah lepas tu kita rasa puas. Macam lagi kita tengok orang senyum apa semua kan. Sebab kita kerja bukanlah sekadar dapat gaji, tapi dapat bantu orang. Ada nikmat lah di situ. Faham maksudnya? Kebahagiaan kita adalah bila kita melihat orang lain bahagia. Orang lain bahagia, betul. Betul. Dia itulah kebahagiaan sebenarnya kan sebenarnya. Okay. Sebab kita dapat berkongsi apa yang walaupun kita tak adalah ada banyak, tapi dengan sedikit itu boleh mengukir senyuman kepada wajah-wajah mereka yang memerlukan. Itu adalah satu kebahagiaan yang cukup-cukup nikmat lah. Betul. Kadang ada macam mana, ada orang macam tengah susah kan, kita cakap dengan dia pun dia dah macam seronok. So kita pun macam kita sebab lah macam tu. That's thing that bila kita dalam dunia kemanusiaan ni, itulah yang kita dapat. Kita dapat kebahagiaan yang sebenar mungkin. Betul. Tiba-tiba terflashback. Okay, saya as translator, dia ada masa-masa kan, dia macam kita tak adalah nak berterjemah je pada pagi sampai petang. Dia macam kadang ada penat, macam nak berehat sekejap kan. Mungkin macam kalau penulis, dia ada idea block apa bagian dia macam stuck tiba-tiba kan. Okay. Untuk Farah kan, contohlah fasa itu datang, apa yang Farah akan buat? Macam cara untuk calm down balik dan mencari idea baru. Saya pergi pusing office ni. Tanya kawan-kawan, buat apa? Pergi mengacau kejap. Sebab kita macam ni, kadang tengah tulis tiba blank. So macam there's a limit lah. Kira macam mungkin time tu kita boleh pagi je, kadang tengah malam pula kan boleh idea tu. Dia idea ni tak boleh nak expect lah, dia datang suka hati dia je. So kalau idea tu datang waktu nak tidur, memang terpaksa buka laptop lah. Ya. Bukanlah laptop, kita telefon. Macam kadang tu dah nak terlelap dah idea datang kan. Sebab idea, yelah kita tak boleh nak expect. Kadang time nak tidur tu lah baru benas. Time kerja dia tak datang pun ya. Macam tu. Okay, mungkin Farah ada impian lah kan, ataupun harapan yang Farah nak CGM berkembang. Bukan nyanyi kan? Bukan. Tapi kalau nak pun boleh lah. Tak. Takut hujan kan. Okay, harapan saya untuk CGM ni, sekarang ni pun saya dah nampak macam perkembangan staff-staff macam makin membesar CGM ni sendiri. Dan berharaplah suatu hari nanti CGM menjadi pusat. Kira macam kita kena ada advocacy apa semua, kita fokus untuk Palestin, kita menjadi pusat rujukan untuk orang tahu tentang isu-isu Palestin tu. Sebenarnya kalau cakap pasal Palestin, orang teringat CGM. Betul. Okay, sebelum kita nak habiskan segmen kita, depan saya ni ada satu mangkuk kecil. Dalam mangkuk tu ada beberapa nama yang Farah kena cabut. Bila dah cabut, bagi tahu saya nama tu siapa, dan bagi tahu satu ciri yang Farah suka tentang orang itu. Silakan. Tak ada pilihan Ada tinggal 4 je. Berdebur pula aku ni. Dia pula yang berdebur. Okay. Siapa? Haikal. Apa yang saya boleh cakap? Wikipedia kat CGM.
Mr. Wikipedia, dia lah. Dia lah kira macam otak CGM. Kalau macam tak tahu apa, nak tahu apa, bolehlah rujuk dia. Kira dia kamus semualah, dia rembat semua. Haikal sudi berkongsi walaupun macam benda tu soalan kita tanya berulang-ulang kali. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Haikal. Terima kasih Haikal, banyak bantu juga. Itulah apa yang saya rasa dengan Haikal, sebab dia memang Wikipedia lah, orang kata semua benda dia benda tahu. tu tak dinafikan lah kan. Orang nak sangkal pun macam salah kau ni. Betul kalau cakap lah. dengan dia kadang takut. Rasa macam bawah sangat kita ni. Insecure. Insecure juga kadang tu. Tak apalah, semoga kita sama-sama menjadi Haikal kedua, InsyaAllah. Dan segmen Semeja Bersama CGM sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kami. Dan sekian saja daripada saya. Teruskan follow podcast Cinta Gaza Malaysia.